Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup saya akan membincangkan tentang topik Islam di alam Melayu. Okey. Terdapat 4 subtopik di dalam topik ini iaitu teori kedatangan Islam ke alam Melayu, faktor perkembangan Islam di alam Melayu, pengaruh Islam di alam Melayu, dan yang terakhir tamadun Melayu sebagai asas pembinaan tamadun Malaysia. Jadi kumpulan saya iaitu kumpulan 6 akan membahaskan dua subtopik. Yang pertama iaitu teori kedatangan dan faktor perkembangan. Okey, yang pertama sekali teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Terdapat 3 teori yang boleh dikatakan sebagai teori utama lah bila kita cakap tentang kedatangan Islam ke alam Melayu ni. Yang pertama daripada Arab, yang kedua daripada India, dan yang terakhir daripada China. Bila kita cakap tentang teori ni bermaksud apa yang kita dakwa ke atas sesuatu fakta. Ya. So sekarang ni kita dakwa bahawa teori ni kampus ini kedatangan Islam adalah daripada Arab, India dan juga China. Yang pertama sekali daripada Arab, kita mengikut poin yang pertama iaitu daripada Keizers ataupun sarjana undang-undang Belanda. Mereka menyatakan bahawa kedatangan Islam ni bermulanya disebabkan oleh hubungan baik antara Mesir dengan tanah Melayu. Hubungan baik itu telah mendorong kepada kedatangan Islam daripada Mesir ke tanah Melayu. Dan juga Kaiser juga berpendapat bahawa persamaan mazhab di antara Mesir dan tanah Melayu juga mendorong kepada kedatangan agama Islam tersebut ke sini. John Crawford ataupun Marsden berpendapat bahawa mubalik Arab memainkan peranan dalam kedatangan Islam kerana mereka mempunyai angkatan laut yang baik. Angkatan laut ini telah berjaya menarik hati penduduk tanah Melayu ketika itu untuk memeluk Islam. Dan berdasarkan catatan Diego de Couto, bangsa Arab juga bertanggungjawab mengislamkan Sultan Melaka. Yang ketiga, Syed Muhammad Naqib Al-Attas berpendapat bahawa kedatangan Islam dari tanah Arab adalah berpunca daripada hubungan antara pedagang Asia Barat dan juga pedagang Nusantara. Dan yang terakhir, menurut penulis sejarah tradisional, tidak dimaklumkan siapa penulis sejarah ni, pendakwah terawal adalah daripada orang Arab. Pendakwah Arab ini berkahwin dengan puteri raja dan mewarisi harta dan serta menjadi pemerintah. Hal ini adalah agak biasa ketika zaman dahulu di mana pendakwah-pendakwah Arab ini berjaya berjaya mengorak puteri-puteri raja ni dengan akhlak yang baik lah, dan akhirnya telah berjaya mengislamkan juga serta berdakwah penduduk-penduduk di sekitar kawasan tersebut lah. Teori yang kedua adalah kedatangan Islam daripada India. Menurut Pigeon-Napel, iaitu pengasas teori ini, perkembangan Islam yang mula-mula menyebarkan Islam di alam Melayu adalah terdiri daripada orang Arab yang bermazhab Syafi'i, tetapi orang Arab ini adalah berasal daripada Gujarat dan Malabar. Gujarat dan Malabar ni adalah negeri-negeri di India. Jadi orang India berpendapat hak saya bawakan Islam tu adalah orang Arab, tetapi orang Arab ni dia mungkin menuntut ilmu di India ataupun datang daripada India. Poin yang kedua, menurut Hurgrouge, mana sebut nama dia. India Selatan merupakan tempat asal agama Islam yang disebarkan ke alam Melayu. Hurgrouge ni khabar pula agama Islam ni datang daripada India Selatan. Agama Islam yang tersebar ke alam Melayu lah, bukan agama Islam yang asal-asal tu. Dan yang ketiga pula, J.P. Moquet
JP Mercury ni menemui batu nisan di Pasai bertarikh 1928 Masihi dan didapati menyamai batu nisan di Gambai, Gujarat. Mereka menjumpai batu nisan di Gujarat. Jadi mereka pun yakinlah bahawa agama Islam ni datang daripada India lah. Okay. Alright, teori yang terakhir. Teori kedatangan Islam daripada China. Islam di China bermula pada zaman dinasti Pang, iaitu 660 Masihi. Kanton ni merupakan pusat tumpuan pedagang dan pendakwah. Kanton ni dekat China lah. Jadi kanton ni ia merupakan pusat tumpuan. Jadi ramai pedagang-pedagang Islam daripada Arab ke pendakwah mari ke China ni dan mungkin menuntut di sana. Lepas tu Sa'ad Abi Waqqas juga sampai ke China pada zaman Khalifah Abbasiyah dan juga menuntut ilmu di sana lah. Kemudian pergi ke Tanah Melayu untuk menyebarkan dakwah. Jadi sebab tu mereka khabar kedatangan Islam ke Tanah Melayu ni datang juga daripada China. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas pula, kedatangan Islam ni bermula dengan pemberontakan di Kanton pada 877 Masihi. Seramai 120,000 hingga 200,000 pedagang asing Islam yang terkorban. Pedagang-pedagang Islam yang terkorban. Jadi survivor yang berjaya melarikan diri daripada pemberontakan tersebut, mereka semua ni lari dan hijrah ke Tanah Melayu untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi di situ datangnya bermulanya penyebaran Islam di Tanah Melayu lah pada pendapat diorang. Okey, yang ketiga pula, Abdul Jalil Hasan. Menurut Abdul Jalil Hasan, dalam catatan Chow Ju Kua, terdapat negeri Islam di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan Arab. Jadi catatan ni menyatakan bahawa ada negeri Islam. Yang mungkin negeri Islam ni ada juga orang daripada China. Mereka ni menjalankan perniagaan dengan orang Arab. Lalu bermulanya penyebaran Islam daripada situlah mereka ni pendapat. Dan juga terdapat batu bersurat. Batu bersurat pada 1303 Masihi yang mengandungi pengaruh undang-undang. Batu bersurat semua orang tahu kan. Ada kat Terengganu ada batu bersurat sekarang. Jadi inilah batu bersurat yang dia orang masukkan ni. Lepas tu yang keempat, menurut Gardner dan juga Emanuele, Islam ke China adalah melalui jalan darat dan mereka tinggal di Kanton. Pada 875 Masihi, kebakaran dan kekacauan telah berlaku di Kanton dan ini menyebabkan mereka ni berhijrah ke Champa dan Tanah Melayu. Boleh katakan apa yang Gardner masukkan ni lebih kurang lah dengan yang Syed Muhammad Naqib khabar tu. Disebabkan ada kekacauan dan pemberontakan, mereka semua ni lari daripada China ke Tanah Melayu. Mereka semua ni adalah semua pedagang-pedagang Islam. Jadi mereka mula menyebarkan agama Islam di sana lah selepas lari tu. Okay. Selepas mereka berhijrah. Itu saja untuk dari kedatangan Islam. Faktor perkembangan Islam. Yang pertama iaitu perdagangan. Pedagang-pedagang Islam merupakan orang yang paling penting dalam penyebaran agama Islam kerana mereka juga adalah mubalik dan ada juga di kalangan mereka adalah pendakwah, ahli sufi dan juga ulama. Kemahiran penguasaan mereka dalam ilmu pelayaran laut membolehkan Islam disebar di alam Melayu. Mereka juga mempunyai sifat-sifat mulia diasuh oleh didikan ajaran Islam yang apabila mereka berkahwin dengan rakyat tempatan menyebabkan seluruh keluarga tersebut juga turut memeluk Islam kerana kebaikan dan kemuliaan budi pekerti mereka. Tom Pearce menyatakan bahawa Islam ni tersebar ke alam Melayu melalui saluran perdagangan pada tahun 1515. Agak lama itu. Encom pula menekankan persamaan antara proses Islamisasi dengan proses penyebaran agama Hindu di alam Melayu. Maknanya penyebaran agama Islam ni adalah sama dengan penyebaran agama Hindu di tanah Melayu. Yang kedua iaitu golongan pendakwah. Seperti yang diberitahu bahawa pedagang-pedagang Islam ni juga merupakan di kalangan pendakwah, ahli sufi dan juga ulama.
A.H. John, bukan Roti John. Dia berkata bahawa pedagang ni adalah ahli kumpulan Sufi di dalam pengembaraan yang ditemani oleh Syekh Sufi. Okay, ahli Sufi ni apa sebenarnya? Ahli Sufi ni sebenarnya ulama Islam yang kuat berpegang dan beramal dengan Islam. Okay. Mesti disebabkan mereka ni berpegang kuat dengan agama Islam, dengan beramal semuanya, kebaikan mereka ni mendapat sanjungan dan menarik masyarakat mendekati Islam. Selain itu, mereka ni juga bertanggungjawab menghadapi tentangan ahli sihir Sami Hindu. Contohnya kita boleh lihat kerajaan Aceh yang mempunyai ulama seramai 22 orang tasawuf terkenal yang berperanan dan berpengaruh kuat. Lepas tu kita boleh lihat dalam buku-buku sejarah lama, antaranya sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Parsi dan hikayat Al-Habib Hussein Al-Qadri, ada menyebut beberapa nama pendakwah Arab atau tokoh agama yang memainkan peranan dalam mengislamkan Raja-Raja Melayu. Contohnya, seperti pengislaman Raja Melaka oleh Syekh Abdul Aziz dan pengislaman Merah Silu iaitu Raja Pasai oleh Syekh Ismail, utusan dari Mekah. Okay, kemudian sokongan pemerintah. Sokongan pemerintah ni, pengaruh golongan raja dan bangsawan dalam masyarakat di alam Melayu yang mengukuhkan lagi kepesatan perkembangan Islam di tanah Melayu. Sikap masyarakat Melayu yang terlalu taat dan taksub kepada raja, mengikut agama yang dianuti oleh raja dan kaum bangsawan. Kita lihat bila raja itu memeluk Islam, rakyat pun akan memeluk Islam. Mereka ni taat, menyebabkan mereka ikut apa sahaja yang diperintahkan oleh raja kerana takut akan tulah. Van Lier mengatakan bahawa proses perkembangan Islam di alam Melayu disokong oleh situasi politik dan motif politik. Kita tahu ada memang sultan itu memeluk Islam dengan ikhlas, tapi ada sahaja yang sultan ni memeluk Islam, menemui Islam untuk mendapat sokongan pedagang Islam. Ialah sebab dulu ramai pedagang Islam yang berdagang di Melaka ataupun di tanah Melayu. Jadi untuk mendapatkan sokongan pedagang Islam, jadi mereka pun memeluklah Islam. Dan kerajaan Islam yang baru menuntut sokongan orang Islam untuk mempertahankan kerajaan mereka dan mengharapkan pertumbuhan aktiviti perdagangan dengan sokongan pedagang Islam. Antara contohnya ialah pengislaman Parameswara atau Sultan Muhammad Shah. Ini untuk contoh sokongan pemerintah. Sebabkan Sultan Muhammad Shah ataupun Parameswara pada 1414 Masihi, jadi rakyat pun mengikuti baginda untuk memeluk Islam. Sebab benda ini tradisi sebenarnya, tradisi taat kepada pemimpin dan pemerintah yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat alam Melayu, menjadikan mereka mengikut tindakan pemerintah tanpa sebarang bantahan dan perdebatan. Faktor seterusnya ialah faktor perkahwinan. Yang pertama, perkahwinan antara pedagang dan umat Islam dengan wanita tempatan. Pedagang ulama Islam yang berdagang di sekitar tanah Melayu terpaksa menetap di tanah Melayu susulan musim monsun yang mengakibatkan cuaca menjadi buruk dan beberapa masalah-masalah tertentu yang lain. Jadi mereka terpaksa berhenti di tanah Melayu untuk jangka masa yang sangat lama. Oleh itu, berlakulah perkahwinan antara ulama Islam dengan wanita tempatan. Seterusnya, perkahwinan juga berlaku disebabkan penghormatan terhadap pedagang dan meningkatkan kedudukan sosial. Seterusnya, perkahwinan peniaga Islam kaya dengan kerabat diraja. Raja yang ingin mendapatkan sokongan pedagang-pedagang Islam, jadi raja mengahwinkan wanita-wanita kerabat diraja dengan pedagang-pedagang Islam supaya dapat mengukuhkan pertalian dengan pedagang-pedagang Islam kaya ni dan sekaligus mendapat sokongan yang tinggi daripada mereka. Faktor seterusnya ialah penaklukan. Yang pertama,
cuba menghubungkan faktor penyebaran Islam dengan usaha saingan mengatasi perkembangan agama Kristian. Maksudnya di sini, agama Islam pada masa itu berkembang disebabkan ataupun didorong oleh perkembangan agama Kristian yang juga berlaku pada masa itu. Jadi pendakwah-pendakwah Islam cuba mengatasi kegiatan penyebaran agama Kristian ni supaya tidak ada penganut-penganut agama Kristian di tanah Melayu dan sekaligus dapat memperluaskan lagi agama Islam di tanah Melayu. Seterusnya, perkembangan agama Islam juga terhasil daripada pertentangan antara Portugis dengan peniaga Islam. Raja-raja Islam telah mendorong semangat penyebaran Islam. Seterusnya, kerajaan Islam Aceh abad ke-16 dan 17 Masihi mempunyai jajahan luas dan utusan dakwah dikirim. Aceh telah mengirimkan para pendakwah Islam ke daerah tanah jajahannya, itu di Jawa, di tanah Jawa. Akhir sekali, penaklukan sesebuah negara Islam ke atas daerah lain. Zaman Tun Perak, Melaka berjaya menguasai beberapa daerah di tanah Melayu dan Sumatera. Pada zaman Tun Perak, Melaka berjaya menguasai beberapa daerah iaitu seperti Pahang, Terengganu, Petani, Inderagiri, Rokan dan lain-lain. Faktor terakhir pula ialah kehebatan Islam. Jadi untuk semangat ideologi Islam bermaksud pendakwah-pendakwah Islam membawa ideologi yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat dahsyat dan mantap sehingga mampu menarik agama ataupun sehingga mampu menarik penganut-penganut agama lain untuk memeluk Islam. Ini bermaksud penganut agama lain ni tertarik dengan ideologi yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam kita. Seterusnya, idea persamaan dan harga diri menjadi daya penarik untuk memeluk Islam. Okey, idea persamaan seperti yang kita tahu, Islam Islam bersifat adil. Okey, contohnya kalau dia raja, tidak bermaksud raja tu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kalau pula orang susah ataupun orang miskin, kedudukannya rendah di sisi Allah. Bukan begitu maksudnya. Apa yang membezakan kedudukan kita di sisi Allah hanyalah amalan kita yang kita buat di dunia ini. Kalau amalan kita banyak, maka insya-Allah kedudukan kita di sisi Allah tinggi. Dan kalau amalan kita sikit, maka kedudukan kita di sisi Allah pun rendah. Kalau dia raja ke, dia ada pangkat datuk ke, tapi dekat dunia ni dia buat amalan sikit, maka kedudukan di sisi Allah rendah. Menang lagi orang susah, orang miskin yang sebenarnya mereka banyak beramal. Dan untuk harga diri, seperti yang kita maklum, Islam sangat-sangat mementingkan harga diri. So, apa yang kita faham, disebabkan harga diri yang mahal ataupun sifat lemah lembut, menjaga bicara kata yang sopan. So, sifat-sifat ini dapat menarik orang lain untuk memeluk agama Islam kerana Islam yang bersifat
indah dan lemah lembut. Seterusnya, kelebihan Islam itu sendiri. Seperti Islam sesuai dengan konsep, sesuai dengan fitrah, konsep ketuhanan, pelaksanaan ibadah, keadilan dan prinsip persamaan. Jadi untuk sesuai dengan fitrah ni bermaksud Islam ini memudahkan dalam macam-macam benda. Seperti contohnya kalau kita sakit, kita patah kaki, Islam tak suruh ataupun tak wajibkan kita bangun juga berdiri tegak untuk melakukan solat. Islam dia memudahkan. Jadi Islam memudahkan kita solat dengan cara duduk je dekat mana kita ada. Contohnya dekat kat meja makan ke, kita duduk je kat situ, ambil wuduk, lepas tu solat je biasa. Solat dia pun sangat-sangat mudah dan tak menyusahkan. Lepas tu konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan ni seperti aspek tauhid, fiqh. Jadi konsep ketuhanan ni maksudnya kita mudah untuk faham, mudah untuk kita faham berbagai ilmu tauhid, ilmu fiqh. Jadi Islam tu tak complicated. Jadinya kalau kita belajar konsep ketuhanan ni, kita boleh nampak Islam itu sangat-sangat indah. Seterusnya, pelaksanaan ibadah macam tadi saya terangkan, dia memudahkan walaupun kita sakit. Ada juga cara orang sakit solat. Lepas tu keadilan dan prinsip persamaan. Keadilan dan prinsip persamaan ni seperti yang saya terangkan tadi, Islam tidak memandang seseorang itu berdasarkan taraf yang mereka ada di dunia. Apa yang membezakan hanyalah amalan mereka. So kalau amalan mereka tinggi, maka tinggi. Kalau rendah, maka rendah kedudukan mereka di sisi Allah.